بهاقا لا يسمع من ربك عطاء حسابا يملكون منه خطابا يوم يقوم لا يتكلمون إلا ذلك اليوم حق فمن شاء اتخذ إلى كنت ترابا. Ke bawah bolehlah buat sempakan daftar kredit ataupun daftar mengundi, daftar untuk mengundi pilihan yang akan datang boleh buat di kaunter yang kita sediakan di belakang. Sambung surah Al-Muqtasir Al-Mutahin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Subhanallah. Sambung pengajian kita minggu lepas. Kesimpulannya, ada seorang sahabat Nabi yang pada awalnya rela tinggal Mekah, hijrah ke Madinah kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia ni manusialah. Walau bagaimana sungguhnya, walau bagaimana ikhlasnya sampai kau pikat tinggal rumah tangga, tinggal anak bini di Mekah, rela bersama Rasulullah di Madinah, walaupun tidak ada waris di Madinah. Tapi hati manusia sejak dulu sampai sekarang, sampai mana pun, hati kita ni selalu berdepan dengan masalah-masalah. Hati kita ni lah tepat pemikiran lah. Kita panggil hati ni pemikiran, tepat dugaan hidup. Kerana sahabat Nabi yang nama Balta'ah disebut sekejap tadi, walaupun begitu sekali ikhlas dalam perjuangan Islam, tapi ada sikit perasaan saya kerana bini di Mekah, perasaan saya ke harta benda di Mekah, perasaan saya ke rumah tangga di Mekah. Saya itu tak apa, saya itu perangai manusia, tak boleh tidak lah. Mana ada orang tak saya pada anak bini, harta benda, ini fitrah manusia. Tapi siapa kau pergi ke munuh ke agama, ni jadi masalah. Punuh agama setara mana tak? Minggu lepas kita sebut bahawa Rasulullah telah membuat perancangan untuk serang balik Makkah.
Dalam perancangan ni Nabi sebut benda rahsia disebut pada ketiga orang. Yang dikira orang ni boleh harap dah. Tengok pada contoh apa nama ni, apa yang latar belakang perjuangan dia boleh harap dah. Termasuklah Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib ni berasa, kalau setara ni aku ada ruang untuk jaga harta benda aku di Madinah melalui beritahu apa nama ni, rancangan Nabi nak serang Mekah. Mudah-mudahan bila beritahu pada orang tertentu di Mekah, dia terasa makan budi. Bila dia terasa makan budi dengan aku, maka dia dengan sendiri akan jaga rumah aku di Mekah, akan jaga harta benda aku di Mekah, akan jaga anak bini aku di Mekah, sebagai bayar budi kita panggil. Benda ni diketahui oleh Allah dan Jibril. Dia menjawabkan Jibril dari langit turun ke bumi beritahu ke Rasulullah, ya Muhammad, ada orang seorang kena sikit, iaitu beritahu rahsia yang begini penting. Dan rahsia ni tak ada orang yang tak ada rahsia. Lebih lagi kita panggil rahsia negara. Masalah perang, masalah damai, masalah ekonomi, masalah apa ni orang panggil rahsia negara sekarang. Sepatutnya dirahsiakan kerana bagian-bagian rahsia. Nabi pun sebut bagian rahsia. Tiba-tiba orang yang diharap-harap dapat sembunyikan rahsia ni, dia ni kena. Maka bagaimana saya sebut minggu lepas, Allah Ta'ala, apa Nabi kita Muhammad suruh sahabat-sahabat tentu pergi cari surat, pergi cari orang yang bawa rahsia ni, iaitu seorang perempuan yang daripada Mekah mari ke Madinah untuk urusan peribadi. Bila dia nak balik ke Mekah, Hatib bin Balta'ah ni tupai kirim surat sepucuk, apa nama ni, minta disampaikan kepada orang tertentu. Hamba Allah perempuan tak tahu dia pangkat, terima surat ni, bubuh dalam sanggup. Maka sahabat ni pergi cari, jumpa perempuan ni. Walaupun dekat yang pertamanya perempuan ni setia dengan janji tu yang punya surat ni, tak mengaku ada surat, tapi dengan sebab kawan ni repok sikit, kita panggil tekan hardik sikit, nak buang kain, nak berapa, maka dia pun ambil surat nak sanggup, beri pada dua orang sahabat ni. Sahabat ambil kau balik ke Madinah, beri pada Rasulullah. Tahu dah rahsianya bahawa seorang sahabat Nabi di Madinah ni, dia asalnya pada Mekah, tulis surat ni pada masyarakat, pada orang Mekah. Dan bila dipanggil, Nabi tanya, ma salaka bihadha, ma halaka bihadha, apa pucuknya makamu buat salat pecah rahsia ni? Maka dia mengakulah bahawa ia buat, dia tak ada sebarang niat jahat daripada hati aku. Mengetahuilah ikhlas aku pada agama aku, ada perang ibadah apa semua sekali. Maka Nabinya tahdiah. Jadi simpulnya panjang, pentingnya kau pertama atas dunia ni tak ada orang yang tak ada musuh. Kita di Kelantan, kita di Tanah Melayu ni, dia pun di Malaysia ni, kita di Kelantan khususnya, kadang-kadang kita puji orang, kita kata orang tu baik, dia tak balas siapa-siapa. Orang tu baik, juru, wara, soleh, dia tak ada balas siapa-siapa. Betul kau ni atas dunia ni ada orang yang tidak balas siapa-siapa. Setara Nabi Muhammad SAW sendiri pun ada musuh. Setara Nabi, orang yang Tuhan pilih, Tuhan titing, Tuhan jaring daripada berpuluh ribu titih menitih Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad ni, dipilih-pilih jumpa Muhammad bin Abdullah untuk nanti jadi Nabi. Orang yang begini molek, orang yang begini apa pun ada musuh. Lah mana Nabi Muhammad orang yang paling juru, paling dekat dengan Allah Ta'ala, ada musuh. Kita kata dia ni baik, tak ada musuh, tak ada balas siapa-siapa. Situ satu titik nuktah yang perlu kita fikir, bahawa manusia ni ada musuh. Kalau tak ada juga musuh, arti kita tak reti hidup, tak kenal hak mana musuh, hak mana kawan, hak mana lawan. Siapa aku fikir tak tahu hak mana kawan, hak mana kawan, hak mana lawan, mana kawan, hak mana musuh, hak mana sahabat. Siapa begitu bodoh yang kita tak reti. Itu bodoh kita, bukan kerana kita warak, tak kerana kita bodoh. Atau kena faham boleh. Sebab tu Tuhan sebut, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Itu ayat, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hei orang mukmin, tak kira mukmin Melayu, kau mukmin Cina, kau mukmin India, kau mukmin Amerika, asalkan mukmin billah wal yaumil akhir, ingat aku ada musuh. Dan orang yang aku musuh dengan dia ni, sepatutnya mu juga bermusuh dengan dia.
Siapa kau pergi ke aku musuh dengan orang ni, mungnya buat kawan, itu bukan orang aku. Bukan bahasanya mung jadi hamba aku. Mung jadi gutu gapo apa kutu masyarakat ikut mung lah. Tapi kalau mung jadi amanu, jadi alladzina amanu, maka mung mesti faham. Hak mana hak aku marah? Orang mana hak aku marah? Aku musuh, dia orang mana aku buat baik. Orang baik ialah alladzina amanu. Hak aku balas ialah alladzina kafaru walladzina nafaqu. Hak kafir, hak munafik, tak kira Arab kau kafir, tak kira Arab kau munafik, Melayu kau kafir, Melayu munafik kau, semua jadi musuh aku. Jadi satu daripada perkara yang kita mesti ingat duduk atas dunia ni, kena cam molek. Hak mana boleh orang boleh buat kawan, hak mana boleh orang mesti buat lawan. Lepas pada kita cam dia ni kawan, dia ni lawan, yang musuh tu pula kita nak buat lagu mana pula, tu masalah yang kedua pula. Jangan semata bila jumpa musuh tak tumbuk lalu balas lalu, itu cara kita. Cara Quran lagu lain. Sebab tu dalam Quran sebut apa ni, bil hikmah wal mau'izah wal mujarrah hasanah. Bila berdepan dengan musuh, 3 tindakan kena buat. Pandai-pandailah membuat. Pertama bil hikmah. Yang keduanya bil mau'izah. Yang ketiganya bil mujadalah al hasanah. Bil hikmah tu bil hikmah. Kita nak buat makna payah. Bil hikmah, sebab tu kita orang Melayu lain pun sebut bil hikmah juga. Kita pandang cara bijaksana. Sebab masa-masa mengajar begini, kalau orang tak biasa semayang, orang yang bahasa bercuri, sak dadah ke, suka balas laki isteri rumah ke, pak mengajar kita ambil dia tok tak kereta, ambil dia tok belakang motor, mari kita pergi 4 orang mengajar, 4 orang mengaji, 4 orang usrah gapo, tok tak motor. Lepas tu sudah mengajar jamu tes cawan 2-3 kali jamu tes kat lembut sikit kat, pandailah kita masuk. Mari kita pergi usrah. Hari ni kita pergi Jumaat pula. Cara ni terserah pada kita. Moga kita ni orang mukmin, orang cerdik. Mana boleh cerdik tak erti nak fikir benda-benda begini. Yang keduanya bil mau'izah, dengan nasihat. Nasihatnya tu satu masalah pula. Orang ni bijak nasihat macam ni, guna cara dia. Orang ni tak erti cara lagu ni. Tak apalah. Setengah orang itu erti benar kecek sama seorang. Bincang sama seorang. Setengah orang tak erti baca sama seorang. Dia kata kawan tak erti sama seorang. Kalau beri mikrofon kawan erti. Bahasa babak. Macam kita biasa. Jadi bila kita berdepan dengan musuh, jangan cepat buat balas. Jangan cepat balas. Kita mesti bentuk seorang yang bermusuh dengan Allah, tukar menjadi orang yang menyokong Allah. Itu barulah kerja kita manusia. Jadi kesimpulannya sebut bahawa satu pandangan negatif di kalangan kita, bahawa selalu kita sebut, kita puji satu orang kerana orang tak ada musuh. Mana boleh orang tak ada musuh, sedangkan Nabi Muhammad sendiri ada musuh. Dan musuh Nabi Muhammad adalah musuh Allah. Bila dia ada musuh Allah, musuh Nabi Muhammad, tetap akan menjadi musuh kita. So kemudian hari ini sambung lagi, iaitu pucuk aku musuh dengan orang. Pertama sekali Tuhan sebut 5 perkara. 5 perkara, 7 perkara manusia ni aku balas dengan dia, dia balas dengan aku. Jadi bila aku balas dengan dia, mu pun nak balas juga. Pertama, kafaru bima ja'akum min haqq. Yang keduanya, antu'minu billahi rabbikum. Yang ketiganya ialah kerana dhalla sawa as-sabil. Yang keempatnya kerana apa nama ni, yasqafukum yakunu lakum adab. Yang kelimanya wa badu law takfurun. Dan yang keenamnya qad kalakum husnul hasan. Pucuk Tuhan mahu orang ni kerana kafaru bima ja'akum min haqq. Kerana manusia tolak benda yang sebenar mai daripada aku sendiri. Atas dunia ni tak ada manusia yang tidak nak benda sebenar. Benda sebenar ni benda mutabaqatul amri al-waqi'. Kata orang bahasa Arab, mutabaqatul amri al-waqi'. Benda yang berlaku ni serupa dengan waqi', maka benda itu sebenarlah. Sebab kita kata satu orang pagi tadi hujan di Kota Baru. Tiba-tiba hujan sungguh. Pagi tu hujan sungguh di Kota Baru. Maka cakapan orang itu sebenar. Kerana benda yang dia cakap ni serupa dengan hak waqi'. So atas dunia ni ada benda yang panggil Tuhan raya. Nak cari lebih sebenar pada Allah Ta'ala sebut tak ada. Qul apa nama ni, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Hei Muhammad, beritahu kau orang, qul. Jarang ayat Quran ni guna qul. Qul wallahu ahad, ada qul. Qul a'udzu birabbil falaq, ada qul. Dan tidak semua ayat Quran mula dengan qul. Qul makna kata olehmu, buat ceramah olehmu, buat penjelasan olehmu. Termasuklah ayat ni, wa qulil haqqu min rabbikum, dalam surah Al-Kahfi. Hei Muhammad, beritahu pada orang, benda sebenar ni mai daripada Tuhan aku. Benda hak sebenar mai daripada aku. Manusia nak sebut benda sebenar, mana manusia ni reti apa? Jadi saya lah umur 74 tahun baru ada atas dunia. Belum pada saya beranak tak tahu benda apa berlaku atas dunia. Basket lagi saya nak mati pula. Tak petani kau 10 tahun lagi tak tahu lagi. Lepas pada saya mati dunia berjalan terus. Mana boleh manusia tahu hak sebenar, manusia wujud atas dunia ni kenapa? Kerana waktu dia beranak hari tu dunia ni lama dah, beratus juta tahun dah kata ahli sains wujud. Dan lepas pada dia mati ni pula tak tahu bila pula dunia nak kacau. Pada wayang sebenar lagi mana? Oleh itu manusia kena reti benar sebenar mai daripada aku. Wa qulil haqqu min rabbikum. Hak sebenar mai daripada aku, bukan mai daripada Mak Saleh, bukan mai daripada profesor, bukan mai daripada orang PhD, mai daripada apa? Mai daripada aku. Kalau manusia bercakap selaras dengan aku, betul. Tapi kalau manusia bercakap tak serupa dengan aku kata, walau belah mana mu fikir cerdik kali pun, tak betul. Wa qulil haqqu min rabbikum. Sebab itulah kita bergantung dengan Islam ni. Kita tak bergantung dengan demokrasi, kita tak bergantung dengan nasionalis, tak bergantung dengan komunis, tak bergantung dengan lebih lagi free thinker Islam liberal, mengarut semua ni. Kerana apa saja perkataan yang bercanggah dengan Allah semua tak benar. So, jadi oleh yang demikian manusia ni waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Orang ni, hei Muhammad, kufur, tolak. Kufur yang sebut minggu lepas ialah makna tutup. Kafara yakfuru ay satara yastur, tutup. Bila orang kafir, satu orang kafir, Melayu kafir ke, Arab kafir ke, Cina kafir ke, Islam kafir, arti dia tutup. Ada benda ditutup, dituduh. Itu makna kafara. Orang kafir makna orang tutup. Bila kita ambil benih, bubuhlah tanah, pijak kaki, maka orang panggil al-kafir. Peladan dalam bahasa Arab bukan saja az-zara', al-kafir. Makna orang yang tutup benih, nak suruh tumbuh. Jadi hak tentu adanya dan ditutup oleh manusia ialah nikmat aku. Manusia ni hidup dengan nikmat aku. Aku wujud manusia. Apa manusia wujud dalam muka dunia? Aku. Dalam proses nak boleh buat manusia ni, kalau tanya doktor kat, mula daripada mani, siapa aku pikat jadi darah, apa jadi daging, apa jadi tulang, apa aku balut tulang dengan daging. Proses buat manusia terlalu amat complicated, terlalu amat muakkad. Ni nikmat besar daripada aku. Lepas turut ke tubik dunia ni pula, isap udara dulu. Isap, ada lebih hidung, ada jantung, ada buah pinggang, apa semua. Udara ni aku buat. Jadi benda ni ditutup oleh manusia. Tak peduli pada nikmat aku begitu sekali hebat, begitu sekali besar, dia tak peduli. Tak peduli itu kita panggil kafir. Sebab tu orang panggil kafir akidah pun ada, kafir nikmat pun ada. Orang Islam dah ni mengucap dah ni, tahu Tuhan ada, Nabi Muhammad ada, hari akhirat ada, dia tolak juga, itu orang panggil kafir nikmat. Dia boleh jadi melarat jadi kafir akidah. Tak apa lawan lagi bagian satu daripada sebab aku mahu manusia ni kafaru. Kerana manusia ni kufur. Yang ketiga ni, sudahlah dia kufur. Mung hok mari dari langit, aku latih dari langit lagi supaya mung jadi rasul. Apa nama ni? Mung mengajar dakwah ni. Mung kena marah. Sudahlah dia kafir, orang tu belum beritahu pada manusia supaya tidak kufur, kena marah pula. Jadi pucuk balas tak manusia, pucuk balas manusia di muka dunia ni dalam banyak-banyak kes ialah kerana orang itu beriman, dia kafir. Sudahlah dia kafir, kalau boleh dia nak semua orang kafir belakang. Bila ada seorang yang beriman, kena balas dia. Antu'minu billahi rabbikum. Dalam surah Qadar, maka itu tuan ingat. Dalam surah Ukhdud, apa namanya? Idhum 'alaiha qu'ud. Innal ladzina fatul mu'minina summa lam yatubu lahum 'adzabul jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Apa namanya? Ayat tu Tuhan sebut satu masa dulu belum Nabi Muhammad lahir ni berlaku satu pembakaran manusia, bakar manusia berdasar pada orang ni beriman dengan Allah, bukan kisah ropok, bukan kisah nyamuk, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni beranak di Mekah, besar di Mekah,
dan mendapat sanjungan daripada orang Mekah sendiri. Waktu dia boleh jadi Nabi itu, Nabi Muhammad sendiri itu disebut Al-Amin, atau gelaran yang bintang yang cukup bernilai rega dia. Tapi akhirnya Nabi Muhammad kena halang. Kenapa? Kerana mencuri? Tidak. Kerana merompok menyamang? Tidak. Bahkan kita dengar Nabi Muhammad ni orang baik sejak kecil lagi. Waktu belum umur 14-15 tahun tu orang lantik jadi tu hakim dah. Nyesal masalah perbalahan nak letak Hajar Aswad dalam lubang Kaabah yang ada sekarang. Begitu sekali dihormati. Tapi bila Nabi Muhammad bawa iman billah wal yaumil akhir, pakat marah belaka. Bukan kes curi, kes cakap barang benar. Bila bercakap barang benar, orang hok tak mau terima barang benar ni terlalu banyak. Kerana bila tunduk bila terima barang benar, maka kita terpaksa tolak nafsu kita, terima hak benar. Tolak nafsu inilah yang menjadi masalah besar. Sejak dulu sampai sekarang, sampai bila-bila pun nak terima barang sebenar ni, mau tak mau terpaksa kita tolak budaya kita, tolak pemikiran kita, tolak kebiasaan kita. Sebab tu dalam faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, yakfur dulu, yu'min datang nombor dulu. Tu yang kata mana-mana orang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Mana belum daripada kita masuk benih iman, lebih dulu kena buang segala rupuk rapas sampah sarat hati kita, syirik tauhid ni kena buang-buang supaya kita nak tanam benih, nak tanam benih kelapa ke, benih sawit ke, benih getah ke, benih kacang ke, dah menjadi pengertian manusia umum dah, tak payah Tuhan sebut. Mana orang atas dunia pun nak tanam kat tanam, tak kira rupuk tebal ke, tak kira rok sampah ramah dah, orang tebah dulu. Orang racun, orang buang rupuk, orang galo, orang bajak, orang tabuk kapur dan berapa, bawa dah bubuh benih. Sebagaimana benih kita nak tanam kena buang dulu segala rupuk apa. Begitu juga benih dari langit itu iman billah wal yaumil akhir, nak tanam dalam hati manusia ni kena buang dulu, benda karu. Benda karu orang panggil benda tahu. Benda tahu maknanya benda yang belum menyesak kita atas dunia. Jadi benda lagu ni lah yang menyusahkan manusia sampai kau pekat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dia Nabi Muhammad ni orang baik, diterima semua pun kena halau daripada bumi Mekah. Tak ada kerana lain, kerana Nabi Muhammad beroyak balas benar. Dan nak boleh balas benar ni masuk dalam hati perut manusia, manusia kena buang dulu fikiran lama, budaya lama. Sebab tu setengah-setengah penulis sebut, bila kita masuk masjid, bila nak masuk masjid, seboleh-bolehnya kita buang habis segala PA uduh kita. Bagaimana kita cabut kasut luar masjid, cabut payung kita letak luar masjid, kasut kita luar masjid, raga kita bawa letak masjid, maka akidah salah yang ada latih kita kena buang tak di luar belakang. Kasut tak luar, payung tak luar, raga tak luar. Akidah karut, akidah nasionalis, akidah pragmatis, akidah benda-benda tak beriman dengan akhirat ni kena buang belakang. Masuk masjid sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li bab rahmati. Masuk masjid tu bisalah Nabi Muhammad dulu. Walaupun Nabi Muhammad dah mati 1400 tahun dah, tapi kita kena masjid, kita kena semaya, kita kena tauhid, kita semua syirik ni pucuk mari Nabi. Maka satu daripada ucapan yang diajar Nabi sendiri ialah masuk masjid mungkin risalah kat aku dulu, tanda menghargai ajaran aku. Yang keduanya waghfir li dhanbi, iaitu yang ampun dosa aku. Kalau nak naik masjid kena buang kasut, basuh kaki, buang tai ayam, buang debu, maka kita juga kena buang tai ayam dalam kalbu kita. Dan tai ayam kalbu kita ialah syirik, tauhid, riya, hasad, ujub, kibir, macam-macam benda ni, benda tai ayam belaka yang tak layak kita buat masuk dalam rumah Allah Taala. Batu waftahli abab rahmati. Bila kita misalnya ke Nabi, dan bila kita doa minta Tuhan ampun dosa kita, serta minta buang segala-gala karut marut ni, kita bubuh benih, barulah Allah Ta'ala mempunyai kelayakan untuk bubuh benih hati kita, iaitu waftahli abwaab rahmatik, tolong buka untukku segala pintu rahmatmu. Dalam masjid ni tempat kamu tak rahmat, macam-macam rahmat ampuni dosa pun rahmat, tambah pahala pun rahmat, buka iman kita pun rahmat,
duduk ternapok malaikat tulis kita rahmat, ternapok apa nama ni, huru-hara daripada masyar tu, itu nikmat. Bawa banyak orang tak terasa sikit abuk pun. Sebab tu bila ada berlaku kematian, terbusalah kau. Ada satu apa nama ni, kata hikmat daripada orang Arab jahiliyah lagi, tapi orang Arab jahiliyah ni ada di antara mereka yang orang panggil jeriti akhirat. Tak salah nama Qis bin Sa'id al-Ayadi. Dia kata annasu na'imun fa idza matu intabahu, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Semua manusia ada atas dunia ni tidur lah, sedang tidur. Walaupun nampak bergerak sana pergi sini, kecek sana, hoa-hoa, tapi hakikatnya orang ni sedang tidur. Fa idza matu intabahu. Bila orang ni mati baru jaga. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia semuanya dalam keadaan tidur. Sebagaimana orang tidur tak apa-apa, kita cakap di rumah dia tak sedap, selingo dia buka tapi tak dengar suara dia tidur. Kita bawa mari duit segopar kena bayar hutang dia tak peduli kerana dia tidur. Sedangkan dia waktu jaga dia pergi rumah kita nak minta hutang, tapi bila dia tidur kita mari rumah dia tak peduli kerana orang tidur. Baik, fa idza matu intabahu. Bila manusia ni mati baru dia celak. Kerana bila manusia mati ni dia tengok benda-benda dia tak dapat dia lihat dengan mata lelak. Mata kita nak ada, kita panggil mata lelak, dan ada satu lagi mata lain yang Tuhan buat. Ya, mata tu nya tidak akan dapat diguna oleh manusia sekarang masa dia hidup kecuali dekat dia mati. Dekat dia matilah baru dia merasa itu, baru tengok ini. Mak bapak dia mati lama-lama dah pun dia tertengok. Malaikat mari duduk tanah, banyak mana syaitan mari kumuh dia, malaikat mari duduk pujuk dia, semua dia tengok. Dia tak, tapi dia tak boleh buat apa dah, dia akan mati dah. Kerana mata spare tu mulai berfungsi ketika tu. Sebab itulah kita atas dunia ni, bila kita belajar Quran, belajar hadis sebagai syarah bagi Quran, kita bertemu dengan benda-benda yang Nabi sebut. Dan bila kita, sebab itulah masa kita hidup ni, walaupun tak nampak lagi benda tu, kita beringat dalam ekonomi kita, dalam akidah kita, dalam rumah tangga kita, dalam sahabat, dalam kawan kira kita turut sebagaimana Al-Quran sebut. Kerana pusing ikut mana pun satu masa nanti bila dekat aku nak mati, aku nampak. Jadi belum pada aku nampak tu, aku selesai, kita selesai masalah. Sebab tu dalam surah Yasin sebut, man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Tuhan sebut sendiri gambaran yang berlaku di pada masyar. Yang orang tak rajin pergi lagi pada masyar. Bila orang mati masuk kubur, siapa tahu Tuhan nak pergi hidup balik, manusia hidup balik. Hamba akan hidup balik, tuan-tuan semua lepas pada mati hidup balik. Dan lepas pada hidup balik, mung tanya aku tanya mu, man ba'athana min marqadina. Siapa dia kejut kita daripada tidur? Kita semua tidur, boleh jadi 1000 tahun belum pada kiamat. Lepas pada 1000 tahun kiamat, maka kita bangun semua. Bila bangun semua, kita sedar siapa dia gerak kita, siapa dia kejut kita tempat tidur. Mung tanya aku tanya mu, siapa dia gerak kita, siapa dia kejut kita daripada tempat tidur. Mana orang nak erti, mana orang nak tahu. Akhirnya hadza ma wa'ada ar-rahman sadaqal mursalin. Inilah benda hak Tuhan sebut atas dunia hari tu. Dan segala janji-janji rasul, hak nabi duk wayak, hak rasul duk wayak, hak tok lebar duk wayak, hak tok imam duk wayak, hak tok mubalik duk wayak, tu rupanya betul sungguh. Jadi artinya sebanyak mana benda hak kita baca Quran ni tetap berlaku. Hak lepas dah sama telah lah. Hak akan datang termasuk kiamat, termasuk surga neraka, termasuk dosa apa, tetap berlaku. Dan benda ni akan menjadi sungutan kita. Dan bila kita baca Quran, baca surah Yasin, man ba'athna min marqadina, diminta saktah sekejap. Ada setengah qiraat diminta saktah, dan kita di sini baca qiraat hafaz. Kita man ba'athna min marqadina, berhenti sekejap dengan nafas yang sama, hadza ma wa'ada ar-rahman, sebagai satu gambaran yang akan berlaku di akhirat dulu. Bila orang bangun pada kubur, orang menenung tu kita panggil saktah. Jadi saktah yang kita buat atas dunia waktu baca ayat ni mencerminkan akhirat kelak akan saktah yang lebih panjang lagi. Menengung aku, menengung siapa dia gerak kita, siapa dia gerak kita.
senyap belaka mung tak dijawab, aku tak dijawab, akhir sekali mari fikirkan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Sebab tu hari Jumaat begini Nabi kita minta baca surah-surah tertentu, termasuk surah Yasin, Zawaqatil Waqi'ah, surah Al-Kahfi, surah Tabarakalladzi, surah Al-Atal Isan ni dia panggil as-surah as-suwar al-muntakhabah, surah-surah yang dipilih untuk kita baca, kerana surah-surah ni banyak membawa kita jauh pada masyarakat, jauh belum pada kesapat penasihat, kita buat kesiapan dulu untuk sampai ke sana. Jadi satu daripada benda ya orang hok mahu ke Nabi ni ialah kerana Nabi bawa, kerana al-haqqi, kerana Nabi bawa orang sebenar. Itu menyebabkan bila orang marah ke Nabi bawa sebenar, maka aku pun marah sama pada orang tu. Dua, yang ketiganya yukhrijul rasul wa iyyakum. Orang ni sanggup bertindak kasar, iaitu sudahlah apa nama ni, benda hak Nabi bawa ni barang sebenar, dia nak canggah tak boleh, maka dia guna kuasa, iaitu ikhrajul rasul, halau hamba Nabi keluar. Rumah tangga Nabi ada di Mekah, anak bini Nabi ada di Mekah, harta benda Nabi ada di Mekah, tapi dengan sebab orang ni nak lawan mulut, tak sedaya dah, nak guna hujah bil hujah, Quran hujah bil hujah, tak boleh, maka mereka guna kuasa. Sejak dulu sampai kalau pakai mak pun orang yang bahasa jahat gini, bila dia lawan hujah tak boleh, dia guna kuasa, dia tumbuk, dia kena, dia berapa. Kalau kajian pula dia guna ugut dengan orang tertentu, ugut polik, guna polik. Kajian kita, kajian orang, kajian Mesir, berapa belah tu lah perangai manusia ni yang ingin jadi Tuhan di muka dunia ni. Sepatutnya bila orang cakap pada kita benda hak kita sendiri biasa betul hak dia, kita terima. Tapi manusia ni sebab tak mahu tunduk pada benda sebenar. Kalau tunduk pada benda sebenar, arti kita beralah pada benda sebenar. Beralah ni manusia tak mahunya, maka manusia guna kuasa. Sejak daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Allah ni pun orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala ni selalu mengguna kuasa, panggil menyalah guna kuasa. Dua, yang ketiganya, orang ni halau Muhammad ni kenapa? Orang ni mahu Nabi Muhammad ni ialah antu'minu billahi rabbikum, kerana kamu beriman dengan Allah. Bukan curi. Nabi Muhammad kena halal daripada Mekah, tinggal anak bini, tinggal harta benda. Bukan Nabi Muhammad jahat, bukan Nabi Muhammad ni tu'minu billah, kerana Nabi Muhammad ni beriman dengan Allah. Gapo tak kena ya? Susah gapo je tak kena ruana. Nabi Muhammad ajar orang supaya beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat. Kalau kita panggil rukun iman ni, rukun iman ni, tapi Nabi selalu sebut dua perkara ya, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat. Atas dunia ni kita yakin sekatu-katu bahawa dunia tidak hak kita, tidak hak kerajaan kita, tidak hak masyarakat kita, tidak individu kita, hak Allah. Bila hak Allah, mana kita kena menupai Allah. Biar adalah perasaan hati aku ni menupai nikmat Tuhan. Jejak atas bumi Allah, nyawa masuk nafas dalam hidung, udara taklah buat, makan nasi lauk, berah Allah Ta'ala buat, anak bili Allah Ta'ala buat, timu kelapa semua Allah Ta'ala, Allah belakang. Tu je benda. Kita diminta yakin 100% bahawa gerak-geri kita atas dunia ni, baik luar baik dalam tubuh kita, Allah belakang. Bila Allah belakang kita menupai Allah. Menupai Allah, bila kita menupai barang orang, tak kena tupai gitu. Tupai kena bayar. Kita pergi ke hotel, tupai tidur, tupai makan, tupai bilik air, tupai apa, takkan tupai saja, kena bayar. Bayar kita bayar dengan duit. Kalau manusia ni kita tupai harta dia, kita bayar dengan duit. Allah Ta'ala tupai dia, nak bayar dengan duit, nak beri duit, nak beri apa dia? Tuhan nak beri, ambil, kita beri duit ke Tuhan. Tuhan nak apa? Nak beri nasib laut. Bayar nikmat Tuhan ni melalui ubudiyah, melalui kesetiaan kita kepada Allah. Imtisal awamir, ijtinabun nawahi. Buat hak dia suruh, tinggal dalam cukup. Arti kita sudah bayar dah apa ni sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala. Jadi oleh yang demikian, Allah panggil lukas tandai. Orang yang tolak Nabi ni tak ada pasal-pasal pergi buat benda yang tak kena apa tu kan. Nabi boyak barang sebenar, mu tak terima barang sebenar, boyaklah. Hak mu cakap ni salah ya Muhammad, hak betulnya begini-begini, cakap begitu. Kita nak lawan Nabi Muhammad,
Kita nak kata gua nak Nabi Muhammad kata bumi ni hak Tuhan buat. Nak kata dak hak aku buat, hak tu aku buat. Cakap kita apa, tapi biarlah. Apa bukti tu tok mu buat, mak mu buat, cik mu buat, syarikat mu buat, kajian mu buat. Tak ada bukti apa-apa. Dia tak ada bukti apa-apa. Nak bertegang orang dengan barang salah ni, mana boleh. Jadi mau tak mau manusia terima bahawa dunia ni kepunyaan Allah dan wajib kita patuh. Patuh itulah kita panggil iman, kita panggil ibadah, kita panggil setia, itulah benda ni. Dua. Yang ketiganya, wa man yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Wa man yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Mana-mana orang buat juga, lawan juga Nabi Muhammad, halau juga Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad beritahu bagai sebenar, mulawan juga. Kalau mu buat juga, maka mu sesat jalan yang betul. Sesat. Perkataan sesat ni dan pak kita ni panggil ajaran sesat. Ajaran sesat ni tak ada dalam pengajian sains. Tuan-tuan mengaji sains, tak ada cikgu sains, lecturer sains sebut hak ni sesat. Tak ada. Pergilah sains ke, teknologi ke, komputer ke, tak ada sebutan ajaran sesat. Yang ada ajaran sesat ni ialah ajaran Nabi. Nabi Muhammad beritahu pada kita, Nabi Muhammad baik, Nabi Isa baik, Nabi Musa baik, Nabi-Nabi, dia disebut sesat. Mana-mana orang gini, maka arti orang sesat. Sesat ni mengikut tarikh kita orang Islam, tarikh kita orang manusia lah. Arti orang yang tak berjumpa jalan. Tu rumah nak pergi pejabat pos, pergi tahu-tahu pergi tempat lain. Dia panggil orang ni sesat, tu pimpin dia kerana orang ni sesat. Dia nak pergi pejabat pos, tak jumpa kedai kopi. Ni orang panggil orang sesat. Artinya bila agama sebut orang ni sesat, maka agama nak ajar pada kita muhim manusia sedang menuju pada satu arah. Sama ada musdar tahu tidak, sama ada beritahu tidak, hakikatnya musdar menuju pada satu arah tertentu. Arah ni dua ya. Hak sesat sudah dia neraka, hak tersesat sudah dia syurga. Sama ada syurga neraka ni penuh kita dengar tahu tidak, sama ada kita yakin tahu tidak, hakikatnya begitulah. Tiap-tiap manusia dia hidup di dunia ni sedang bergerak menuju pada masa. Di pada masa tu cabai dua. Hak sesat pergi ke neraka, hak tak sesat masuk syurga. Jadi oleh yang demikian kita meniaga pun ingat, meniaga aku ni betul ke sesat. Kita jadi orang pegawai kajian pun ingat, cara aku jadi pegawai ni menuju pada jalan sesat ke jalan betul. Kita jadi orang politik ke, kita jadi suami orang ke, jadi isteri orang ke, jadi anak orang ke, jadi pengundi ke, jadi pilihan raya ke, jadi apa saja pun kena buhlah pada kita orang Islam ni, aku ni sedang menuju pada jalan yang betul ke jalan sesat. Mana-mana orang lawan aku tu kata sah, dan orang tu sedang menuju ke jalan sesat. Ujung jatuhnya dia aku. Mana ada manusia di muka dunia ni nak susah. Bangun pagi celek mata nak senang saja. Nak buang air pun nak senang. Kalau salah payah buang air semelik ke gapo ke, susah kita pak hospital. Kalau bangun pagi celek mata boleh celek, mulut boleh cakap, seni tu yang boleh bergerak, alhamdulillah. Tak ada masalah apa. Tapi kalau timbul bangun pagi celek mata, nak celek mata pun tak boleh, jerit dengan tarik mata. Nak masuk bilik air pun tak boleh kerana mata tak nampak. Kerana itu ini tak boleh kerana semelik lah, kerana apa? Arti kita ada masalah. Masalah ni arti tak penuh ngejalan yang kita nak. Lebih lagi bila bertanya akhirat, bangun daripada kubur terus ke neraka. Sesat. Maka supaya mu tidak sesat, mu jangan lawan aku. Nabi Tuhan kata, mu jangan lawan bodoh aku ni, bodoh aku, ejen aku atas dunia ni. Itu Nabi Muhammad SAW. Mu jangan lawan dia. Kalau lawan juga, dhalla, sesat jalan. Kita kata depan nak buat lagu mana? Jawab dia, hak bodoh terima. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hak sebenar ni, hey Muhammad beritahu pada orang, mari daripada aku. Bukan mari daripada profesor, bukan mari daripada tok guru, bukan mari daripada cikgu, bukan mari daripada lecturer, mari daripada aku. Kalau mu cakap serupa dengan aku cakap, betul.
Kalau mu cakap support tak support dengan aku cakap, hak mu salah, hak aku tak salah, bagi Tuhan. Senang. Inilah satu daripada ajaran yang diberi oleh ayat ni pada kita, bahawa hidup kita atas dunia ni sedang bergerak. Walaupun kita duduk kampung ni jauh muda sampai ketua, hakikat sedang bergerak, dan bergerakkan kita ni sedang menuju pada arah pada mahsyar. Kalau tidak ke neraka, ke syurga. Hak masuk neraka ni orang panggil dhalla, orang sesat. Sebab tu dalam sembahyang kita kena baca Fatihah. Dan Fatihah ni bukan hak Nabi Muhammad buat, bukan hak tu guru Quran buat, bukan hak ustaz buat. Fatihah mari dia langit. Dalam Fatihah sebut semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi waladdallin. Tuhan, pimpinlah kami ke dalam itu. Ihdina kita panggil tunjuklah kami, pimpinlah kami, bawalah kami ke jalan yang betul. Sama ada kita faham atau tidak, itu kena sebut. Ibu bapa kalau boleh kena sebut semua pada anak-anak dia, cikgu-cikgu kena sebut semua pada pelajar-pelajar dia, kerajaan kena sebut semua kepada rakyat dia, bahawa kita duduk pada dunia ni sedang bergerak, sama ada jalan betul atau jalan salah. Dan Islam ajar pada kita supaya kita sebut ihdina. Sama ada ihdina ni Melayu sebut, Cina Muslim sebut, India sebut, siapa saja Islam mesti sebut ihdina. Hai Tuhan, pimpinlah kami ke jalan yang betul. Dan belum pada kita sembahyang kita diajar supaya ambil wudu. Dia ambil wudu, kau utamanya ialah raf'ul hadas, buang habis segala karut marut lati kita. Bila kita basuh muka, satu simbolik untuk kita buang. Sebagaimana kita basuh muka guna air ni, buang sampah sarak, buang debu, buang itu ini, maka kita dengan niat kita tu minta Allah Ta'ala buang al-hadas, segala fikiran yang karut marut, gangguan fikiran, khayal, teori, izam yang karut, minta buang belakang, raf'ul hadas. Bila masuk tingkat sembahyang juga sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, hari kecil belakang, harta benda kecil, maka kena tepikan harta benda kalau bercanggah dengan kanak Allah Ta'ala. Harta benda, pai, mesyuarat, pinggan, nasi, bata, tidur, sahabat, handa, semua kalau bercanggah dengan Allah Ta'ala, tepikan kerana Allahu Akbar, Allah yang terbesar, hak lain kecil semua. Banyak benda-benda begini, banyak di antara kita tak cermat dalam bermakna, dalam pengertian, pakai ajar begitu je, dengan tidak ada penapisan, dengan tidak ada jaringan, yang kita panggil jaringan ke kawalan, pemantauan ke. Sebab itulah tahun ni kerajaan Kelantan sediakan RM1 juta untuk bulan sembahyang. Mula-mula start itu kita guna 70,000 tahun hari itu. Tahun ni kita ambil RM1 juta untuk bulan sembahyang. Program-program itu kita akan laksanalah start daripada tahun depan ni, insya-Allah. Para hadirin saya, supaya sembahyang ni betul-betul imaduddin, betul-betul menjadi turus agama. Daripada sembahyang itu kita ekonomi kita pun kita bergantung dengan hak kita baca dalam sembahyang. Sosial kita pun kita bergantung dengan hak kita sembahyang. Budaya kita bergantung dalam masa sembahyang. Politik kita pun kita bergantung dengan sembahyang kita, bacaan kita. Sebab tu sembahyang ni mengandungi perkataan, perbuatan dan qalbu. 3 perkara penting dalam tubuh kita ni kita guna belaka waktu kita sembahyang. Yang ketiga. Yang keempatnya, ayasqafukum yakunu lakum ada. Kalau orang tu ayasqafu, kalau mereka itu menguasai kamu, dia akan jadi musuh kamu. Orang yang mu fikir mun buat budi dengan orang tu, sambung Hatib Balta'ah tadi. Hatib Balta'ah ni kira surat pada orang kafir di Mekah, beritahu Nabi Muhammad nak pergi serang Mekah. Orang yang mungkin surat tu berasa orang ni orang baik, boleh harap. Tapi aku nak royak bahawa hati perut orang tu, kalau dia boleh menguasai kamu, dia akan tunjuk taring dia padamu. Dia tidak akan terima kasih padamu, dia akan tunjuk taring dia padamu. Orang panggil air mata boyo. Dalam istilah Arab dia panggil air mata boyo. Boyo ni kalau kita igat dia, takat dia naik ke darat, nampak meleleh air mata, supaya dia teriak gitu. Dah. Dia sengih gigi, bukan dia senyum kamu, dia nak kekeh bertemu. Begitu orang yang lawan Nabi Muhammad ni, walau mana mu fikir comel sekalipun, yakunu lakum a'da, dia akan menjadi musuh bagimu. Pandailah dia buat supaya kamu terperangkap dengan dia,
wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa asnahum bisu, dan orang ni akan buka tangan, buka lidah untuk barang benda jahat. Buka tangan arti buat mudarat pada kamu, buka lidah artinya guna lidah sepenuhnya untuk mencacimu, untuk melawanmu, untuk menyusahkan hati perutmu. Dua, kamu di akhir sekali wa waddu law takfurun. Kemuncak daripada perancangan ni ialah bukan saja nak halaumu, bahkan wa waddu law takfurun. Orang ni nak benar kalau mu kafir pada dia. Ini hak kemuncak. Mu fikir orang ni baik. Aku reti moga aku Tuhan buat orang. Aku ni Tuhan buat manusia. Termasuk buat hati perut manusia. Sebanyak mana kenuh dalam hati perut manusia, sebanyak mana perancangan hati perut manusia, aku tahu berlaku. Moga aku tukar. Dalam banyak-banyak benda orang tu nak buat pada kamu ialah waddu law takfurun. Orang tu nak benar kalau boleh mu kafir sepada dia juga. Bukan sekadar nak kena harta benda mu, bukan sekadar nak bunuh mu, tapi nak suruh mu jadi kafir sepada dia juga. Kau ni lah kau yang sangat-sangat ditakuti oleh Allah, ditakuti oleh Nabi. Manusia boleh berlapar, habis tinggi sangat lapar, habis tinggi sangat mati. Mati tak ada masalah. Lepas pada mati tu jadi masalah. Kalau mati sendiri mana orang? Kalau tak mati, mati belakang. Tapi lepas pada mati tu syurga kau neraka. Itu masalah besar. Jadi oleh yang demikian, perkara yang paling penting mu kena jaga dalam hidupmu ni ialah jangan kufur. Musuhmu tu pusing ikut mana pun dia tak benar kalau mu ni kufur. Jadi dunia lain tempat kita timbul masalah murtad. Murtad. Benda tak sepatutnya timbul. Kerana murtad ni, lepas pada murtad kan ada lah neraka ni tak panggil. Sebab tu ada kes-kes tertentu murtad ni boleh bunuh. Orang yang bunuh atas dunia, atas tanah Melayu kita ni bunuh komunis. Jadi orang murtad ni jenis komunis, komunis Tuhan, komunis kerajaan. Sepatutnya dia ni komunis Tuhan, bukan komunis kerajaan agenda. Oleh yang demikian, pak kita ni ada sumutan. Murtad pun tak apa asalkan dia Melayu. Siapa kau begitu pendek fikiran kita. Murtad tak apa asalkan dia Melayu. Makna orang murtad ni, orang Islam murtad ni tak keluar daripada Melayu. Soalnya ada rego apa jadi orang Melayu? Tak ada rego. Ada harga berapa sen rego orang Melayu daripada masyarakat. Jadi dia kata dunia ni, tu dunia tempat lalu dah. Daripada masyarakat ni berapa sen rego orang Melayu? Kalau rego orang Melayu ni 10 sen, Cina rego 5 sen. Sama tak ada rego berlaku. Melayu tak ada rego bila murtad. Cina tak ada rego. Arab tu Syahid Mekah kalau dia murtad tak ada rego. Kerana kita mikir jangka panjang sampai ke akhirat. Di akhirat kelak orang ada rego ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi aku kata Ta'ala ialah orang yang paling takwa pada Allah. Melayu kau bila Melayu takwa dia berrego. Cina kau bila Cina takwa dia ada rego. Orang asli kau bila orang asli takwa dia ada rego. Tok saya kalau kafir tak ada rego. Kalau duduk Mekah mati tanah kubur di Maklah di Mekah pun kalau murtad tak ada rego siapa. Itu ajaran Allah supaya manusia reti, dan takwa ni tak payah berebut. Kita baca orang duk berebut kursi, duk berebut kursi pilihan raya, duk berebut kota ekonomi, duk berebut kota AP. Ini kerja budak-budak, berebut laut dapur, berebut laut, berebut bata dekat nak tidur. Takwa ni pun tak payah berebut. Tiap takwa satu produk Allah Ta'ala yang semua manusia boleh berlomba-lomba buat. Tak ada tidak kata takwa ni sodok. Takwa makna itinab wa imtisal. Buat hak dia suruh, tinggal dia larang. Cina takwa, Cina buat belaka hak Tuhan suruh, Cina tinggal belaka hak Tuhan larang. Maka Cina takwa. Melayu takwa, Melayu buat banyak hak Tuhan suruh, tinggal belaka hak Tuhan larang. Maka Melayu takwa. Orang asli takwa, orang asli buat belaka hak dia suruh, buat belaka, tinggal belaka dia larang. Arak kau putih kau mak saleh kau mak gapo pun Allah Ta'ala beri peluang belaka supaya orang bertakwa. Dan sebab itulah tiap-tiap hari Jumaat di seluruh dunia ni wajib sebut ittaqullah. Pergilah ke Beijing kau, negeri komunis Cina, bila ada masjid hari Jumaat tu imam sebut ayuhan nas ittaqullah.
pergi ke Mekah ke, balik Kota Baru ke, pergi ke mana ke, di mana ada masjid, wajib atas tok khatib sebut ittaqullah. Orang panggil rukun khutbah. Kerana ittaqullah inilah asas hidup di dunia dan nilai di akhirat. Bila orang yang bertakwa, ekonomi tak terkacau kan? Curi tak, nipu tak, rasuah tak, belasah tak, dadah tak. Parugi gapo hidup tak dunia kalau ada orang takwa. Orang ni takwa kita panggil warok, Kelantan panggil warok. Dia menego dia tak kacau kita orang. Kerana dia takwa. Dia politik, dia tak rasuah orang, dia tak ugut orang, dia royak barang sebenar. Dia menikah kahwin, jaga anak isteri dia yang betul. Maka kita itu personal kerana ada orang takwa. Orang takwa juga tak marah dia orang. Kita seperti kapung pun pakat senang kerana hidup kalau seperti kapung takwa berlaku. Tak payah kunci pintu pagar, tak payah kunci pintu rumah, tak payah duit masuk lazet poket kerana orang takwa berlaku. Tapi cuba tidak takwa. Cuba orang tidak takwa, tak lekat duit, tak lekat motosikal tangga, tak lekat selipar di tangan masjid, tak lekat kerana orang tak takwa. Inilah nikmat yang paling besar daripada langit kepada manusia, iaitu nikmat takwa pada Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad mari ajar ke dunia ni takwa pada Allah, orang pakat marah, tak kena orang panggil orang sesat. Itulah benda. Sebab tu kita panggil membangun bersama Islam, bukan membangun bersama ekonomi, membangun bersama entah nanti apa lagi. Dah. Orang hak lawan mu ni Muhammad, wadu la takfurunka. Nak benar kalau boleh mu kafir sama seperti dia. Kemudian Tuhan kata lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumil qiyamah. Sebanyak mana mu lawan aku ni kerana saya kanak beranak. Tak situ Muhammad tak situ Islam kan saya kanak bini. Tak situ Muhammad kerana payah hari makan. Tak situ Muhammad kerana kena bangun sembahyang subuh, kenapa? Tuhan kata ingat. Apa masa bila daripada masyar, no ni tak pakai kerja berlaku. Bila kamu bangun daripada kubur, daripada masyar, tak tahu anak bini di mana, tak tahu harta benda di mana, tak tahu saham mana, bank mana, derah bank mana, ada ugus satu sen. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumil qiyamah. Tidak akan memberi manfaat padamu oleh rahim kita panggil silaturahim. Mu pak saudara orang tu, mak saudara orang ni, adik beradik orang tu, semua tak pakai kerja berlaku di akhirat. Atas dunia ni boleh lah. Akhirat kelak tak ada guna. Mu jadi waris apa, mu jadi menatu siapa, mu jadi apa lagi, mu ada bintang gelaran A, B, C, T, M, I, apa semua tu tak apa kerja berlaku. Yaumul qiyamati yafsilu bainakum. Bila sampai hari kiamat, maka Allah asingkan tahu kamu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Akhirat kalau hari orang tak peduli kepada mak pak. Atas dunia sikit-sikit kita telefon ke ayah kita, telefon ke mak kita, telefon ke bos kita, telefon ke sahabat kita, abang panggil partner kita. Akhirat kalau semua ni tak ada dah, tak tahu lakuan Nabi. Mak duduk mana, anak duduk mana, pak duduk mana, tok lelaki duduk mana, yafsilu bainakum yaumul qiyamah. Allah asingkan kamu akhirat kalau. Jadi oleh yang demikian mu nak sayang harta benda lebih pada sayang ke aku, boleh, tapi fikirlah. Sampai bila mu boleh sayang anak bini? Sampai bila mu boleh guna harta benda kamu? Sampai bila mu boleh guna cek mu? Akhirat kalau tak tahu cek duduk mana, bank duduk mana, harta benda duduk mana. Mu dengan amalan kamu. Amalan baik yang kamu buat atas dunia ni berguna dunia akhirat. Amalan jahat atas dunia pun susah akhirat. Baik jahat bukan kira fikiranmu, kira aku. Hak mana tu aku baik, tak tu aku jahat. Politik ke, ekonomi ke, budaya ke, sosial. Dan kita di Kelantan ni usahalah begitulah. Usaha nak perapat masyarakat, individu dan masyarakat yang kerja kepada Allah Subhanahu Taala. Dia kemarin berita pagi, dia sebuah sahabat Inggeris, kita akan jemput Cat Stevens, Yusuf Islam, penyanyi di Malaysia ramai, boleh muat raga ramai. Tapi kita ambil Mawi seorang. Hak lain ni biar dulu. Kita ambil Mawi. Kerana Mawi ni dekah laku dia, latar belakang dia, sekadar hak kita-kitinya orang baik. Dia selalu sebut akhirat, wall to wall, baki lagi, jangan lupa pergi akhirat. Budak ni berjuruh kita kata. Kita panggil dia. Dalam dunia Eropah ada seorang nama orang putih, Cat Stevens. Bila dia masuk Islam dia panggil Yusuf Islam.
Bubunan Islam nama dia. Dia terkenal dia sebagai pendakwah besar. Kita akan panggil dia. Bila masa tu tengoklah maknanya kita kata kita pilih lagu ni. Ramai dunia pop lapak macam-macam passion. Kita tolak. Orang-orang ni nyanyi ni tak boleh rapat kita dengan Tuhan. Makin jauh. Kerana orang ni dah biasa terlibat dengan dadah, terlibat dengan rogo, terlibat dengan taharuk, apa semua sekali. Yang buat apa? Duit banyak, tapi dengan Tuhan jauh. Lepas buat apa? Fikir lama lepas ke akhirat nah. Barulah apa nak kita meliti lalu yang betul. Para hadirin semua, kita berhenti sekat itu dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين wahai Tuhan tolonglah Islam dan orang Islam wa ahlikil kafarata wal munafiqin dan musnahkanlah golongan kafir dan golongan bermuka-muka wa dammir a'da'aka a'da'ad-din dan musnahkan musuh kamu iaitu musuh agama. Allahumma ja'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Wahai Tuhan, Allahumma ansurna 'ala man 'ada. Wahai Tuhan, tolonglah kami mengatasi orang melawan kami. Wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ja'al tha'rana 'ala man zalamana. Wahai Tuhan, tolong balas bela kami terhadap orang yang pada kami. Wansurna 'ala man 'adana. Tolonglah kami terhadap orang yang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan, berilah kepada kami dunia ni bahagia. Wa fil akhirati hasanah, serta di akhirat pula juga bahagia. Wa qina adzabannar, dan babaslah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.